daripada masa depan. Kira lah 2022 dia tu tahun tu waktu 3100 apa semua faham? Daripada tahun tu. So dia tu genius lah di zaman tu. So disebabkan dia rasa ingin tahu, dia nak time travel apa semua, dia nak lompat alam semesta apa semua ni kan. So kat situ tunjuk yang sama tak? Penduduk bumi dah semakin kurang duit, semakin kurang pendapatan. Purchase of power of purchase dah kurang. Ni Malaysia duduk negara yang ketinggalan ke belakang. Sebab Amerika dah start, Indonesia dah start berskala besar gila babi. Paling dekat Thailand lah. Thailand paling dekat untuk memang jalan. Kira Thailand. Welcome back to Ceroboh Podcast. Wow. Kenapa kita pi lambat, kita balik rasa cepat? Konspirasi dunia. Ya, mari kita berteori. Mari kita berteori. Tapi benda ni aku pernah tanya dekat net aku. Aku tanya dia waktu tu kami on the way lah. Tanya kenapa kalau kata kita pergi satu tempat, kita pi rasa lambat, balik kita rasa cepat. Waktu tu net aku cakap macam ni kat aku. Sebab kan waktu tu kita pergi tu, pokok tak tahu kata kita pergi mana. So pokok tanya, pergi mana? And balik kita rasa cepat sebab pokok dah tahu dah kita pergi mana. Oh, so soalan beberapa pokok tu membuatkan kita Lambat. nak menjawab sesuatu macam okey. Lepas tu waktu tu umur aku dalam darjah 3, darjah 2. Umur darjah 4. Darjah 2. Tak bukan. Umur dia? Umur aku. Umur dia. Kalau umur aku darjah 4, wish. Barai umur aku Mudah kira. Darjah waktu tu darjah 3, darjah 2 waktu tu bila aku dah form 3, form 2 ni tu baru aku tahu kata yang sebenarnya aku kena kencing nenek tu. Aku kena kencing mat. Hang cuba bayangkan satu situasi hampir jalan A. Pokok tanya pergi mana? Lepas tu hang balik jalan B. Pokok kan tanya juga. Betul akan ada soalan semua. Kalau macam saya kan, saya berpendapat macam ni. Benda ni dia melibatkan time travel tau. Jauh Okay, sangat. dengar lu. Okay. Okay kan waktu kita pi, macam saya selalu kalau kita contoh perjalanan pada Kedah ke KL kan. Okay. Perjalanan tu saya akan tidur. Betul ya? Itu time travel. Okay. Saya tidur pukul 2 petang. 11 malam saya bangun. Saya sedang kat KL lah. Time travel lah. Yang tu kan time travel mat. Oh, bukan lah. Yang tu kan time travel. Bukan, betul? Itu bodoh. Oh ya. Dah juga. Sudah. Oh itu kan time travel lah. Yang tu kan time travel bodoh. Yang tu apa? Oh, bukan. Oh, bukan. Okay. Yang tu kalau aku pun syok. Okay. Tidur dekat Lostar, jaga-jaga kat KL. So, adakah itu time travel? Yang tu kan time travel. Bukan lah. Yang tu macam Ali cakap, tapi aku tak mau sebut. Apa dah? Yang tu bodoh. Tak mau sebut, sebut lah. Okay, macam Aman? Aman Macam aku benda tu, kalau aku lah, macam aku duduk ulang alik balik kerja apa semua kan. Kau rasa sama je. Oh, ulang alik balik kerja hang tidur enggak? Sama je. So, Sama jauh, sama dekat. Okay. Sama masa, sama je. Tapi aku ada jawapan aku sendiri yang lebih logik, Okay, tapi aku apa? nak dengar jawapan Ali dulu. Dia Bang Ali tu. Okay, jawapan aku ni mungkin nampak logik dan pandai bijaksana sikit. Sat. Okay, awaknya nampak logik. Dia punya lebih logik. Siapa yang lagi logik? Mari kita berlogik. Mari kita ya. berlogik. Mari kita Okay. berlogik. Dia macam ni lah. Dia more to mindset. Okay. Sebab masa P tu kita tak expect tau nak sampai tu berapa lama. Okay, lepas tu petang balik tu kita dah tahu lah berapa lama kita pergi. Logik. Sebab tu yang rasa sat. Okay, jawapan dia paling logik. Okay, awak pula. Jawapan saya sama dengan dia. Sebab kan jawapan sama. tempat yang kita nak pergi tu mostly contoh macam Aman sebut tadi tu lah. Aku ulang alik balik kerja rasa sama Sebab Aman dah tahu tempat kerja dekat mana. Macam kalau contoh you sajak we abadi, jom kita pergi makan dekat tempat ni, Kedai Sungai Sembilan kat Perlis contoh. Aku tak tahu tempat dekat mana, jadi aku akan rasa benda tu lama. Ya, betul. Sebab kita nak cari apa semua kan. Sebab tertunggu-tunggu. Ya. Betul, logik. Okay, so yang tu ialah jawapan daripada kami. Untuk audiens, share di ruangan komen. Ya. Boleh Sila. berteori. Dan untuk audience, kita ada soalan juga untuk konspirasi. Bagi. Kenapa kalau kita makan jagung, kita berak, keluar jagung? Tak apa, Okay. biarkan tergantung. Tu soalan first. Aku ada second. Dia bergantung tak sama? Bagi. Okay. Tapi jawapan ni jangan bagi lagi. Tak Biar ada. tergantung. Ni jawapan tak siapa boleh fikir. Jangan. Okay. Kenapa bila kita berak, kita kencing sekali? Tapi kenapa bila kencing, tak berak sekali? Biar. Biar. Okay, biar. Okay, stop. Mari berteori di bawah komen ya. Sila berteori di bawah komen. Di bawah komen. Di bawah komen. Di ruangan bawah. Di Berak ruangan kencing bawah. sekali no. Ya. Aku pernah sekali lah terkentut. Terberak.
Kalau tentang terkentut mengeluarkan sesuatu ni saya pun terpernah. Terpernah itu. Menipu tak pernah. Aku Menipu pernah. tak pernah. Waktu tu macam aku macam, oh ni asal kentut ni. Sebab kita Allah bagi kelebihan dekat kita. Ini konspirasi jugalah. Sebab apa konspirasi? Sebab bagi aku konspirasi ni adalah satu pendapat yang aku mention tadi tu. Ia adalah satu aktiviti yang berlaku tapi kita tak ada bukti kukuh, tapi dia berlaku, kita dapat tahu benda tu aktiviti berlaku sebabkan ada peristiwa-peristiwa yang berlaku. Jadi benda tu orang berdebat secara pendapat. Okay, so apa kena mengena dengan awak punya kentut keluar benda tu? Sebab ini konspirasi yang berlaku dalam tubuh badan manusia. Tubuh badan. Jadi aku tadi tu sebabkan Allah bagi kelebihan kat kita boleh asingkan. Aku nak terberak tapi aku tak mau keluarkan tai tu, aku nak keluarkan angin saja. Jadi kita switch dia, keluarkan angin saja. Waktu tu aku kelebihan yang Allah bagi kat aku tu aku tak boleh nak kontrol. Okay, betul. Betul? Aku macam expect macam okay, ni angin sahaja. Dan aku push the maximum limit. Prak! Busuk dia. Oh my god, it's dia spread. Waktu kena seluar apa? Kena lah mat, takkan aku bogel. Busuk dia. Melekit. Ai, okay. Macam Aman yang kata melekit. Mungkin Aman pernah rasa? Tak Tipu ah. Oh, dia nak jampan dia handsome. Tak pernah lah apa semua. Pernah. Pernah. Waktu tu macam mana pula waktu tu? Waktu tu sebab sakit perut. Okey, betul. Sama situasi Aman nak lepaskan kentut saja. Dah sakit perut. Kita cari ni tak sampai terlepas. Busuk dia. Berayak kaki tu. Tapi situasi yang berlaku dekat aku tu agak memalukan lah. Waktu tu kat mana? Waktu tu aku kat sekolah Maktab Mahmud. Oi, mention sekolah. Mention sekolah. Mention sekolah. Aku kat sekolah Maktab Mahmud waktu tu. Memang aku sakit perut lah waktu tu kan. Cuba bayangkan satu situasi. Sekolah Maktab Mahmud seluarnya putih, bajunya putih. Dia terbarik. Warna dia colour hitam. Ya, warna koko. No. Saya ingat apa? Toksik lah perut. Pasal aku dah tak boleh guna kelebihan yang Allah bagi tu. Aku pun terlepas dan waktu tu lah aku macam barai dalam toilet kan. Lepas tu aku cuci seluar aku. Semua still tak boleh mengeluarkan warna tu dan bau tak boleh menghilangkan. Sebab kan aku ada lagi balance 4 jam dalam kelas. So aku kena habiskan 4 jam tu. Waktu tu adalah hari terakhir aku di sekolah. Sebelum aku pindah ke sekolah baru. So my parents bawa aku punya buku teks untuk pulangkan balik kan. Dan itulah aku guna perfume kakak aku. Cakap punya perfume aku spray baru tu kakak aku tinggal buku teks. So aku sambung kelas. Masa tu ustazah aku macam, kenapa saya bau? Dia ada wangi tapi dia wangi dia macam pelik . Busuk doh. Aku situasi tu macam wa ana bil khair. Waktu tu bro mengaku sebenarnya saya terberak dengan kelas. Tak ada. Tak. Betul situasi tu aku pulang ke sekolah, aku memang akan naik bas akan berhenti kat satu tempat ni dan aku perlu jalan ke rumah aku dalam 4 km. Hari-hari aku macam tu. So aku berhenti, aku jalan, bayangkan waktu tu semua yang naik kereta, naik motor nampak seluar aku bertompok koko di belakang. Nak kata period lelaki mat. Busuk dia. Faham? Malu mat. Malu ah. Malu. Tu situasi yang konspirasi aku. Konspirasi tetap ada sendiri. Yeah. Ada sendiri ya. Okey. Kita keluar badan. Kita keluar daripada konspirasi Badan. lawak ni. Kita go to the serious one. Satu serius. Kembali kepada Illuminati. Okey. Illuminati. Illuminati ni Ustaz, kalau sebelum tu saya tanya. Aman lah especially. Bukan apa, saya nampak Aman ialah seorang yang banyak study. So saya suka nak bertanya pada Aman. Sebab apa? Konspirasi je Illuminati. Macam tak ada je Perdana Menteri kita nak buat konspirasi apa. ada je sebab kalau kita tengok besar balik, yang besar Freemason tu Illuminati lah. Okey. Depa yang besar. Depa yang boleh besar. So orang akan kaitkan dengan depa balik. Akan kait yang depa. Okey, faham? Okey, tak apa boleh teruskan. Dia macam orang kata macam tu lah. Macam apa? Macam tu lah. Wow. Wow. Apa dia tu? Bapak muda sia jawapan. Bapak muda je sia. Dia jadi macam kalau kata kita orang panggil kita hire kita untuk bercakap, bayaran 3,000 per jam. Alright. Kita perlu naikkan semangat kita. Macam tu lah. Macam tu lah.
Korang semua kena mencontohi dia. Macam tu lah. Kalau Aman join Illuminati, of course gerakan tetap jalan. 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 Okay, boleh teruskan. Kalau kita tengok Illuminati kan, ataupun orang kata lebih kait dengan Freemason. Freemason ni kita tengok apa daripada segi logo dia pun kan. Jangkau lukis apa semua. Ya, betul. Ada mata tengah kan, macam mata apa semua. Orang kaitkan kalau kita tengok dekat mana-mana tempat pun akan ada satu orang kata apa dia bangunan obelisk. Macam mana Eja? Eja macam mana? OBELISK. Obelisk. Obelisk, okay. Kan, bangunan yang orang kata structure obelisk seakan seperti orang kata apa Tuhan matahari. Okay. Oh tu Ha. Building yang depa create, obelisk. Kalau kita pasang pun dekat Malaysia ada sebenarnya. Dekat mana? Dekat Putrajaya. Ui. Ada bangunan yang panjang, tinggi kat atas tu. Tapi yang Putrajaya punya dia bentuk bulat. Kalau kat negara-negara lain dia segitiga kat atas sekali. Oh. Ya. Tiang macam ni. Ya, tiang ni. Washington mudah kan. Semua Building ni kat Putrajaya ada lah. ya. Yang tepi sungai tu. Tapi Putrajaya punya yang atasnya dia bentuk bulat. Yang tu kat obelisk. Betul? Oblat. Oh, bulat. No, apa gitu? Ni kan Putrajaya kan. Ya. Ya. Orang mengatakan ni teori lah, mengatakan tiang tu ada kaitan dengan gerakan Freemason. Sebab apa Illuminati. tu? Sebab apa? Sebab pada zaman Firaun apa kan, benda tu dikatakan dia orang anggap tiang tu sebagai Tuhan matahari. Oh. Tuhan lah. Tuhan matahari. Wow. Sampai level macam Han tu. matahari Obelisk. Obelisk. Zaman apa? Bukan dulu ada zaman Nabi mana tu yang bangsa waktu tu sembah matahari. Bukan ada ke dulu? Nabi Lut ke apa? Nabi Lut, gay, lesbian. Gay. Nabi Ibrahim lah. Nabi Ibrahim kalau tak salah. Nabi Ibrahim kan dah mula berhala. Berhala tu Nabi Ibrahim lah. Ya, segala tiang-tiang ni nampak sangat. Ya. Tiang tu. Lepas tu kalau kita tengok lagi Tapi bentuk dia tu macam pen. Adakah pen tu salah satu Tuhan matahari? tak juga kalau kita tengok bentuk dia petok tapi dia macam segitiga. Bawah naik atas bawah nampak dia segitiga. Faham? Oh, Lepas tu faham. dia ada corak-corak. Jadi dia bentuk dia macam test pen lah. Hai. Test pen yang orang punya wiring tu. Test pen pun ada salah satu Tuhan matahari. Oi, betul memandai. Itulah kita sembang tadi tu taksub. Ta'azub. Sebut ta'azub. Taksub. Ya. Lepas tu satu lagi kalau hampa perasan, logo perubatan. Apa pasal ada ular? WHO. WHO ke? Ular mengelilingi jarum. Ya. Ya. Yang tu antara salah satu daripada apa? Dia punya logo kan Tuhan apa? Tuhan kambing dia kan. Ular tu ada bai. So maksudnya WHO ni memang betul buah selian Illuminati ya. Faham tak? Ya. Logo tu dah terang-terang bertunjuk. Dia macam satu situasi ni kita kena faham Illuminati of Freemason ni dia control the World Bank. Jadi untuk menseliaan satu-satu benda, mewujudkan satu-satu benda dalam dunia kini dalam dunia kini bukan ada dah gotong royong secara sukarelawan tak. Dia memerlukan funding ataupun duit. Jadi sekarang ni duit adalah segala-galanya. Dalam arti kata lain orang kata duit ialah Tuhan. Ya. So bila dia control the World of Bank, jadi dia control semua. Walau sedikit, Sebesar zarah. walau sebesar zarah, tapi secara sebesar zarah dia control pun dia akan pelan dia akan makan semua. Meribak. Dia akan Ya. selit juga. Dia akan selit. Walaupun macam Malaysia sekalipun okey. Masa penjajahan British, okey, penjajahan British dia orang dah bebaskan kita dengan merdeka. Tapi dengan syarat. Ya. Dengan syarat bersyarat. Tapi syarat tu kita tak tahu sampai sekarang syarat tu kan. Tapi cuma syarat tu masih ada campur tangan yang yang dikuasakan oleh dia orang. Jadi sampai sekarang kita tak boleh nak buat keputusan. Dr. Mahathir pernah sebut benda ni. Dr. Mahathir pernah sebut, dia cakap waktu dia bercakap di PBB, Dr. Mahathir seorang yang lantang, seorang presiden yang lantang di PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu. Okay. United Nation. Dia kritik orang tu, ni. Dia cakap waktu tu dia tak boleh kritik lebih. Cuba bayangkan, dia ada hutang dengan Bank Dunia. Bila dia kritik lebih, saya kira kata, hai, hutang tak selesai lagi. Kan? Lebih-lebih. Lepas tu orang tanya, hoi,
Malaysia ada tentera perang lah. Macam mana nak beli senjata? Hutang tak ada lagi. Betul. Sebab kan kadang kita terfikir tau, adakah satu situasi negara kita ni kurang orang pandai ataupun negara kita ni ada syarat yang kita tak boleh create nuklear, kita tak boleh create senjata sendiri. Ataupun sudah dikawal. Mana kita tahu? Confirm dikawal lah. Sebab kalau kita nak melibatkan kepada WHO tadi kan, dulu pernah ada seorang nama dia Dr. Sebi. Okey, dia ni orang Afrika lah. Dia ada menemui yang satu ubat untuk kanser. Tapi disebabkan mereka nak teruskan bisnes ubat-ubatan, secara senyap dia ni mati. Sebab ubat-ubatan dia untuk kanser ni melibatkan pokok apa makan je lah banyak tumbuhan kan. Betul. Cuma dia nak jaga industri perubatan ni. Okey, macam tu kalau dia ni reveal kata okey, makan pokok kanser boleh hilang lah. Habis ubat-ubat memang rugi. Betul. Mak. So depa bunuh kat dia ni. Tapi bunuh senyap. Benda tu dia berkait dengan ganja, Yus. Betul. Dengan ganja yang di mana tomahan tuduhan propaganda yang dikreat ganja ni bahaya, ganja ni itu ini sampai fatwa masuk. Ya betul, ganja tu sampai kalau hang level hang khayal, hang buat benda-benda yang bukan, ya itu melibatkan kemudaratan. Ya, okey, dan benda tu akan jadi hukum haram. Ya. Tapi ganja ni sampaikan satu level dimomok-momokkan hang memiliki ganja tanpa sebarang niat, tak tahu tujuan apa lagi ya. Hang memiliki pun hang dah ditangkap. Betul. Macam ganja ni haram teruk tau. Betul. Sedangkan itu adalah tumbuhan daripada Tuhan. Allah bagi. Allah bagi. Okey, bukan saya nak pertikaikan pasal isu dadah ni. Tapi satu saja saya nak sebut. Yang Tuhan cipta, hampa nak tangkap. Tapi yang manusia cipta tu lagi banyak pula dah masuk. Banyak version pula. Ice, methamphetamine, chemical lah. Sekarang ni yang the dangerous world dalam paling bahaya sekali adalah Flaka. Kira Flaka ni tak ada satu cure lah. Hang kena Flaka, hang jadi zombie, cure dia tembak headshot je lah. Mati betul. Tu yang saya pernah jumpa satu ayat ni dalam Facebook ke dalam Twitter tu, orang kata cuba bayangkan dunia kita ni, ganja tu sebenarnya faham, bila kita khayal dengan ganja macam mana tak ayat lah. Ayat dia lebih kurang macam ni. Saya try susun ayat dia macam ni. Okey, dia tidur tu. Kalau kita isap ganja, kita dapat lihat dunia sebenar. Faham tak? Nampak reality dia lah. pun cuba haramkan ganja ni sebab dia tak mahu kita lihat dunia yang sebenar. Okey. Tapi saya tak tahu ayat ni sebab apa dia berkeluar tu. Maksudnya Faham. dia try lah sehabis mungkin nak bantras ganja ni. Sebab dia tak mahu orang hisap tu. Sebab orang hisap tu dia mungkin nampak dunia yang betul, reality yang betul. Faham tak? Kan dia berkhayal tu mungkin dia nampak dunia yang betul apa semua. So yang dia bantras dia cakap tak boleh kalau hampa semua tengok ganja, yang hampa nampak dunia yang betul apa semua. Tak tahu tapi rasanya macam tak logik. Betul ni macam mabuk kan. Tapi satu situasi bukan kita nak menyokong kepada ganja tu. Marijuana ni, kalau kita study methamphetamine, cocaine, dia ada juga pelibatan methamphetamine, cocaine dalam perubatan medical tau. Okay? Yang di mana benda tu dia orang create untuk tujuan medical dan dia orang juga bertanggungjawab sebabkan benda tu tersebar menjadi salah gunaan dadah. Okey. Tapi saya nak tanya dekat sini, berapa peratus ganja menyebabkan kematian? Zero. Yes. Zero. Ganja overdose tak mati. Okey, saya nak tanya awak. Sebab awak pura-pura pandai, saya rasa lagi netizen akan tuduh awak pura-pura pandai. Berapa peratus vaksin COVID-19 menyebabkan kematian? Ush, tak pernah study lah. Tapi ada kematian. Maksudnya, so hipotesis bagi hipotesis kat dia apa? Ciptaan Tuhan itu sempurna. Spontan lah keluar lah. Apa wajak tu. Saya kat sini, sebut je ganja lebih baik daripada vaksin. Ya. Okey. Setuju? Ciptaan Tuhan itu sempurna. Ciptaan manusia itu tidak sempurna. Tapi manusia berasa diri sempurna sampaikan pencipta manusia dianggap tidak sempurna. Dia dah bawa keluar, kamu pula bawa keluar hipotesis. Mungkin lebih menarikkan keadaan lagi. Wow. Ini satu hipotesis. Hipotesis aku pada hari ni. Bukan hari ni untuk sistem ganja ni. Oh, ganja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Kita perlu sokong penggunaan ganja ini di dalam perubatan. Betul? Ya. Tapi sebab kan sekarang ni dunia dah kaji tau.
Amerika dah lulus. Amsterdam tak payah kata apa lah. Netherlands. Amsterdam tak payah kata apa lah. Awak dia pun memang lulu benda. Amsterdam memang dah ada kafe untuk ganja. Untuk pengetahuan siapa yang pernah tahu pasal Amsterdam, you mesti dah expose benda ni. Siapa yang tak tahu, Amsterdam kafe, you boleh pergi minum kopi, dia ada satu menu. You not lazy, you not boring, you not fun, you not laugh. You perlu bayar saja. Sekejap lagi dia orang akan balut kat you hisap. Kira kafe di Amsterdam ni, bila kita jalan di kaki lima tu, kita akan nampak semua macam barai lah. Wah, ada yang berbetah. Ada yang berbetah bercakap apa semua ni kan. Tapi benda tu dah legal. Dan Malaysia sekarang pun, Khairi Jamaluddin dah pergi turun ke Thailand untuk penanaman ganja secara meluas. Dekat sini, Malaysia duduk negara yang ketinggalan ke belakang. Sebab Amerika dah start, Indonesia dah start berskala besar gila babi. Paling dekat lah Thailand lah. Thailand paling dekat untuk memang jalan. Kira Thailand boleh bayangkan lah, kedai motor, bengkel motor, dalam pokok ada ganja. Tapi tujuan dia orang tu untuk isap lah. Sekarang ni kita bukan propose untuk isap. Kita propose untuk masuk ke dalam medical. Sebab kan ada proven seorang brother ni, dia Parkinson selama 20 tahun. Dia Parkinson ni aku pernah tengok eye to eye seorang penyakit Parkinson. Dia nak pegang gelas ni, dia pegang, dia boleh campak gelas tu. Sebab dia Parkinson, urat saraf lah. Dia once dia isap ganja tu, dia rasa tenang. Dia terkejut. Miracle dia kata 20 tahun dia hadapi keketaran ni, dia isap ganja dia rasa tenang. Tangan dia relax. Dia boleh pegang, dia boleh ni. Jadi normal balik. Dia normal balik. Benda tu. Jadi kita tanya kenapa ganja diharamkan dulu? Yes. You sudah sebut benda ni. Kalau tidak, macam mana ubat-ubat nak keluar? Panadol, produk-produk yang lain. Paracetamol apa semua tu. Macam mana nak keluar produk tu? Kalau kata kalau ciptaan Tuhan tu dah ada penyembuh. Betul. Apa yang dalam Quran pun dah kata dah, madu lebah apa semua tu untuk perubatan baik kesihatan apa semua. Tapi dia pasti nak mengangkat ubat-ubatan yang dia buat tu. Betul. Contoh macam sorry potong Aman. Contoh macam yang you sebut tu perubatan kanser. Tahu tak sebenar-benarnya kanser ni memang Allah dah jadikan hudud tu ada perubatan untuk kanser. Hudud. Hukum hudud tu. Okey, maksudnya? Contohnya hukum hudud untuk berzina, apa hukum lepas kita berzina? Kalau belum berkahwin sebat, kalau dah berkahwin pergi berzina dengan perempuan lain kena rejam sampai mati. Ya. Yang sebat tu bukan sebat yang biasa-biasa. Dia kena sebat di tengah belakang. Sebab belakang kat apa ni? Tulang sumsum tu, tulang sumsum tu tibai sampai pecah tulang sumsum tu. Bila pecah tulang sumsum tu, kanser tak boleh merebak. Setuju. Cuma kalau ikut hukum hudud, dia pun bukan angkat. Ada. Cak tu je. Dan sakit tu adalah. Cuma hukum tu dimasukkan, which is kita patutnya hukum syariah. Tapi kita kena dimomokkan untuk follow the civil law. Civil. Hukum civil kan, yang di mana tak ada memberi kesan pun, lebih kepada sakit. Benda ni macam tadi yang saya maksudkan tadi tu, campuran tangan yang dimasukkan ke dalam Malaysia tu, contoh perasan tak aktiviti yang Rasulullah cadangkan untuk semua umat Islam berbuat, berkuda, berenang, memanah. Semua tu kerabat diraja yang main. Betul. Dia pun selamatkan diri dia follow. Ya, kerabat diraja yang main. Kita tak main pun. Kita nak main kena bayar kuda mahal. Nak memiliki kuda lesen tu, lesen ladam, itu ini. Sedangkan itulah yang benda Rasulullah suruh. Tapi benda tu campur tangan slow sikit-sikit lah. Tapi impact dia cukup besar. Betul. Lepas tu satu lagi, kita kembali balik pada infrastruktur. Okay. Kau macam cerita tadi menara Obelisk kan. Mungkin ada infrastruktur yang lain lagi ke? Banyak sebenarnya kat Malaysia ni. Tapi mana nak cakap pasal yang ganja tu dululah. Okay. Macam kalau kita tengok ganja, kita lebih kurang macam pokok ketum lah. Pokok biak. Kan benda tu orang kata pokok ketum tu sebenarnya perubatan untuk sakit perut. Demam denggi. Lepas tu kalau kudir ada keluar ulat, tempek benda. Tapi orang buat ni macam-macam nambah. Bubur ubat nyamuk kan, ada yang buat dadih ketum. Benda tu jadi orang kata jadi mabuk lah, faham kan, tagih apa semua kan.
So kita balik daripada Tapi aku satu pasal perubatan ni. Apa dah perasan lah bila kita jatuh sakit demam contoh kita akan cari apa? Paracetamol. Tapi kenapa kita tak cari tumbuhan-tumbuhan organik ni? Ya, sebab tu lidah buaya. sebab fikiran yang dah diwujudkan. Ya. Kalau contohlah, kita faham bila fikiran ni dia akan melibatkan pendidikan. Dalam pendidikan pun ada campur tangan. Betul. Bila campur tangan pendidikan ni, kalau daripada awal sekolah daripada cerita, cikgu cerita demam, pergi cari lidah buaya, minum air kelapa. Jadi benda tu kita akan terbiasa dengan natural things. Betul. Tapi dari sekolah pun dah diajar demam makan paracetamol itu ini. Sedangkan dia ada side effect tau. Yang di mana sekarang ni sampaikan pemikiran tu sebenarnya macam aku cakap tadi tu lah. Dia orang cuma masukkan sikit saja. Kita yang kan. Dia orang cuma menghalalkan perubatan yang side effect dan jangka masa panjang lah. Orang tak nampak. Okay. Sampaikan benda ni masuk dalam bisnes yang orang berani masuk mercury apa semua ni. Sampaikan ubat kurus pun keluar. Sedangkan ubat kurus itu Tuhan dah bagi tahu dah. Daun sena. Daun sena tu adalah satu daun yang boleh buat teh yang memang dia potong terus toksin. Sena ke sauna? Sena. Faham? Lepas tu kalau untuk pertumbuhan rambut guna lidah buaya kalau ikut secara tradisional. Aloe vera. Jelly lidah buaya kan. Sapu lumuk terus satu kepala buat setiap hari, insya-Allah membantu lah. Benda ni tumbuhan-tumbuhan ni adalah usaha. Yang nak menentukan jadi atau tak Allah. Tapi usaha maksud kita manfaatkan balik apa yang Allah dah bagi secara semula jadi. Tawakal lah. Dan betul-betul tawakal. Lepas tu itulah infrastruktur. Mungkin ada yang lainnya yang ada di Malaysia lagi. Di Malaysia macam-macam, banyak sebenarnya. Apa lagi antaranya? Kalau kita tengok tempat Mid Valley dibina. Logo Mid Valley pun mata kan? Mata. Ya. Mata. Masa tak tahu, teruskan. Logo Mid Valley pun lebih kurang seakan mata, tapi tempat yang dia dibina tu kalau kita tengok dari sudut map, kita akan nampak seakan-akan yang segitiga dan ada mata kat situ. So orang kata mata Dajjal lah. Mid Valley. Logo Mid Valley terang-terang mata. Terang-terang lagi. Mata. Apa lagi benda ni? Apa lagi ni? Boleh pergi sendiri lah Mid Valley. Betul. Pergi sendiri lah. Maksudnya dia, kalau kita tengok pada map nampak macam dari bentuk mata. Google Map. Betul. Bentuk map tu dan Mid Valley duduk antara macam dia bentuk antara, betul Mid Valley duduk sini. Tapi apa tujuan Mid Valley tu dibina? Shopping kompleks. Shopping, nak bagi orang shopping. Oh, banyak lagi shopping kompleks yang lain kan. Tu. Mid Valley asal Mid Valley dulu wujud kat KL untuk shopping mall. Kalau tak silap. Cuma itulah kan sebab apa? Sebab apa daripada betul daripada infrastruktur dan sebab apa daripada nak menjaga susunan nak bagi jadi bentuk mata. Logo ni pun awak mata. Boleh je logo lain. Boleh je tulis Mid Valley je. Betul saja. Mungkin ada agenda tersendiri mereka. Jam kan? Jam kepala otak. Lepas tu satu lagi tempat PICC. Putra International Convention Center. Kat situ kalau kita tengok kalau jalan biasa okey nampak bangunan tu cantik. Kalau kita tengok dari atas tengah tu macam mata Dajjal. Ya, betul. Yang dikatakan the Eye of Horus. Macam mana je Horus tu? HORUS. Tu Haris. Horus. Horus. The Eye of Horus ataupun Masonic Eye. Okay, kalau Eye of Horus kalau menurut Wikipedia, maksudnya Wedjat Eye or Udjat Eye nama kot kalau tak salah is a concept and symbol in ancient Egyptian religion that represents well-being, healing and protection. Maksudnya Eye of Horus ni dia membawa maksud macam benda untuk perlindungan, kebaikan lah. Dan pada zaman dulu benda ni depa buat sebagai pemujaan syaitan. Faham. Macam kalau kita tengok duit RM5 Malaysia yang baru, kalau kita gabungkan yang Luxina tu, kita akan nampak macam tanduk kambing. Padahal benda tu macam tak tahulah, ni teori lah orang kata kan. Konspirasi je lah. Bila Aman sebut pasal duit, which is itu duit ringgit lah. Tapi sekarang ni kita dah diperkenalkan dengan digital money. Digital money and the new environment. Just swipe,
PayWave walaupun RM1. Senang. Ya, betul. QR code. Senang. So You no wallet. need to bring your cash anymore. Yes. So benda tu benda tu bagus. So okay guys, kita hold set Ya. Soalan tadi tu soalan tadi tu. kita jawab lepas rehat. Ya, sketsa. Oh, sketsa. I Kita ada see. sketsa guys. Alright, tonton kita punya sketsa. Layan dulu guys. Terabat Podcast. Wei Ali, dulu bukan apa nak kerja kat KL? Aku kerja KL dulu. Aku kerja dekat Seri Hartamas. Wah, best ya kerja dekat KL. Hang mesti pernah pergi KLCC kan? Aku pernah pergi ke SCC. Tinggi kan tau. Best tu, situ banyak kedai premium. Bestnya, aku tak nak pergi tu. Weh, best tu. Hang kena pergi nanti. Ni dia nak pergi. Oi, Nampak tak sembang-sembang? sembang pasal KLCC lah. What? Menara KLCC. Ya. Hampa tahu tak? Menara KLCC tu nampak dua. Dua. Hampa tahu tak tu menara apa? Menara apa? Tu menara setan. Apa benda Tu hampa nampak ni? tajam kat atas tu. Ialah upacara pembunuhan orang. Ngarut. Apa benda Ha? tu? Hampa tahu tak ni semua Illuminati. Ngarut Konspirasi. Menipu. Freemason. Kelak! Ngarut Kau ni panas. Panas lagi kau ni. Sejuk lah ni. Oi, panas. Wah, ni okey. Besok proton ni kena buka-buka. Ha? Woi. Hang ni main mana Mana ni? mai? Weh, yang ni hampa nak ambil apa? Makan. Sebut apa sih? Retan ni sejuk sebab apa? Ada proton kot. Proton. Cuba tengok tu logo ni dia elok. Ha. Cuba terbalik kan. Hai, Assalamualaikum. Saya merupakan pengkaji Illuminati dan keturunan Rothschild. Illuminati. Kita balik kan? Okey. Segitiga. Illuminati. Illuminati ialah suatu kejadian Illuminati lagi. Bahawa fahaman saya tentang Illuminati ialah Illuminati. Apa benda mana ada segitiga? Segitiga tengok lelok tu. Okey. Okey, Zat, pusing balik. Tu segitiga tu atas tu. Dekat, pergi dekat. Illuminati. Tengok tu tu. Bentuk tu. Nampak segitiga kat mulut dah tu. Ui. Freemason. Apa support Freemason? Illuminati. Tu atas tu. Freemason. Illuminati. TH. Sir. Rothschild. Nampak tak segitiga kat sini? Nampak tak? Dekat ni. Illuminati. Awak pun Illuminati kak. Illuminati. Freemason, Illuminati, Rothschild, Illuminati ialah suatu kejadian Illuminati lagi. Bahawa fahaman saya tentang Illuminati ialah apa yang awak faham pasal Illuminati? Saya tahu segalanya. Tengok ni. Freemason. Ni nampak? Ni. Kalau kita terbalik mana? Illuminati. Awak tahu Mason percuma tu apa? Tak tahu? Bagus. Saya tahu. Bahaya dia ni. Tu lah tu. Risau aku. Semua benda yang kita buat semua dia kata Illuminati. Kita duduk sembang kat SCC dia kata Illuminati. Kita naik kereta dia kata Illuminati. Aku risau tu. Semua benda kat atas bumi dia dekat dengan Illuminati. Budak ni tahu macam-macam pasal kita ni. Weh, apa kata kita umpan dia main sini? Kita umpan lah. Kau cepat. Okey, sekejap ukur dah. Hello Yus. Hamai Sat dekat kereta kat depan ni. Okey. Oi, ni apa buat? Apa dua orang nak kereta ni? Illuminati. Apa tahu tak? Hukum berdoaan Illuminati. Freemason. Hang tak habis-habis. Freemason hang, Illuminati hang. Semua benda hang Illuminati. Yo. Ali, settle.
Ha, ambil hang. Ha. Illuminati sangat tumbuk dia. Ha. Okay. Tolong dia. Boy, cakap banyak semua benda Illuminati. Okay guys, welcome back to Terback Podcast. Tarik kamu tarik kenapa? Kamu tarik. Ya, kita sebabkan tadi kita banyak bersembang pasal Illuminati ni, kita try bawa terback lebih kepada syariah. Syariah. Hey. Kita kembali ke persoalan tadi. Soalan tadi, Okay. soalan apa? Digital money, digital money. Digital money, is it good or not? Bagi aku kadang-kadang digital money ni baik juga kan. Macam tiba-tiba kalau kita pergi satu kedai tu nak tukar tayar, kedai tu ada, kita tak ada cash dan kita gunalah digital money tu. Kadang-kadang benda tu kan jadi keburukan juga. Orang politik ya. Benda tu akan jadi keburukan juga bila kita pergi kedai, sesuatu kedai ke sesuatu tempat tu yang tak boleh nak ditransfer ataupun QR code tak ada. So memerlukan cash. So bila kita tak ada cash, kita nak kena pergi cari bank pula. Oh. Tu bagi aku lah. Bagi aku pula, digital money ni ada baik dan bagus dia. Yang baik itu sebab kita ikut peredaran zaman. Okay. Zaman sekarang kan more to digital, semua hujung jari. Tapi tak semua yang kedai yang apply. Ya, belum lagi. Akan datang maybe akan memudahkan semua orang lah. Yes, betul. Kalau untuk saya mungkin klise orang akan sebut ayat ni. Bila nanti one day dah zaman Dajjal tu kan, digital money kita lesap yang tu lah. Elektrik apa semua mana ada dah waktu tu. Betul. So itu keburukan lah. Kalau kebaikan saya rasa bagus lah. Okay, untuk kita nak follow kemodenan kan. Senang lah. Macam Aman kata dia senang. Untuk saya senang juga. Tapi untuk aku kan, sebab aku berpendapat macam ni tau. Sebab banyak kan benda yang berlaku, dia bukan sekadar berlaku. Yang banyak berlaku mesti ada tujuannya. Ya. Takkanlah sesuatu benda berlaku, oh kita kena ikut peredaran zaman. Takkanlah dia orang punya tujuan untuk membuat digital money ni lebih kepada kita nak ikut kemodenan. Sedangkan culture, what happened in the environment, pemerintahan masih lapuk. Faham? Aku dah nampak satu situasi yang digital money ni sebab dia orang nak hapuskan sistem wang ringgit. Okey. Bukan sistem wang ringgit pun dia orang yang buat lah. Ya. Wang Ya. kertas kan. Physical money. Sebab kan aku nampak sistem wang ringgit ni semakin hari nilai dia semakin hilang tau sebenarnya. Faham? Dan sekarang ni dia orang tengah duk improvisasikan Improvisasi untuk nilai mata wang ni hanya berlaku atas digit. Jadi kalau orang tanya ada duit berapa ringgit? Aku ada 3-4 ribu. Tapi ada duit yang tak ada dah. Sebab semua digital money. Aku hanya data digit saja. Maksudnya okey, saya nak tanya soalan. Contohlah, maksudnya duit yang dikatakan digital money tu sekadar digit sajalah. Maksudnya bila-bila masa digit tu boleh hilang macam tu Digit tu boleh hilang macam tu. Walaupun kita tak kontrol digit tu, maksudnya kita tak bawa keluar duit, tak boros apa semua. Ya. Boleh hilang macam tu kan. Sebab digit ni dia ada keburukan dia, which is what happened in CIMB. Okey. Yang CIMB punya isu kecoh tu, yang duit tiba-tiba hilang. Itu keburukan digital. Tapi benda tu berlaku, tapi dia sekadar berlaku. Tak apalah, biarlah berlaku. Tak ada perubahan, still nak ke arah tu juga. Jadi benda macam tu menimbulkan curiga bagi aku. Betul. Jadi untuk digital money, aku rasa memang bagus lah. Kalau ikut apa yang Aman dan Ali bercerita tadi tu, memudahkan aku kan. Tapi backside dia tu, kalau mata wang ringgit iaitu physical money nak dihapuskan, aku rasa macam man shit, I have no money anymore. Segalanya digit. Aku ada digit ya bro. Sistem WhatsApp habis digit tu hilang. Sebab kalau ikutkan ekonomi, kita tadi you kata mata wang ringgit pun dicipta oleh dia orang. Sebab dia orang dah sedar sistem kewangan sekarang ni ada kelemahan dia. Dah jumpa kelemahan dia. Contoh, bila satu waktu nanti Malaysia pula, penduduk bumi dah semakin kurang duit, semakin kurang pendapatan, purchase of power of purchase dah kurang. Jadi untuk orang atas yang kaya, yang bertrilion account dia, berbilion account dia, dia orang pun dah tak ada dah peningkatan income sebab tak ada membeli.
Okey. Tapi kalau kita ikut sistem kewangan Islam, iaitu sistem kewangan Islam, dia ada zakat wang simpanan. Yang di mana bila benda ni berlaku, dia orang akan ambil 2.5% dalam akaun orang kaya untuk terus direct dibagi kepada penduduk-penduduk bumi yang susah ni. Untuk purchase, power of purchase tu kembali ada balik. Tu sekitaran bisnes tu akan berlaku cantik balik. Ikut sistem Islam. Ya, itu Islam. Tapi kita ikut civil kan. Ikut liberal. Jadi memang sekarang ni ada kelemahan tu dah wujud dah sekarang. Tu yang macam Libya apa tau, Muammar Gaddafi kan. Dia cuba nak mewujudkan sistem dia sendiri tapi ngikut Islam ah. Dan depa attack tu kata Muammar Gaddafi ni teroris lah apalah. Sekali dia dah buat tu negara dah tapi faham tak? Disebabkan US tu rasa dia tu kuasa dia besar control dunia. kan. So dia perlu macam ni dia ni tak betul ni. Dia ni orang kata apa tu? Tu yang orang tuduh Mahathir tu orang panggil apa? Satu term tu. Diktator. Diktator. Bila you sebut Dr. Mahathir, pernah dengar ada satu kisah Dr. Mahathir pernah bercakap di PBB dan percakapan yang dia cakap tu menjadi satu ancaman. Macam mana? Dr. Mahathir pernah bagi tahu dekat PBB dia nak ubah sistem pembelian minyak untuk Malaysia. Okay. Sebab Malaysia dia ada satu minyak yang bukan minyak kaling-kaling ah. Bukan kelengkeng. Bukan kelengkeng-kelengkeng minyak dah. Bukan minyak yang kita duk buh around 95, around 97 ni. Euro 3. Minyak kita ni adalah minyak untuk kerosene. Okay. Minyak untuk kapal terbang. Okay. Aku tak sure terms tu kerosene atau apa, nanti betul balik Okay. Minyak tu hanya khas untuk kapal terbang yang Malaysia miliki minyak tu. Dan luar negara perlukan minyak kita tu sebab kita antara minyak yang terbaik. Dr. Mahathir nak tukar cara pembelian. Tak guna sistem duit. Tapi Dr. Mahathir nak boleh tukar secara emas. Dan benda ni ada satu ancaman kepada Israel, US. Ada satu video ni, pakar ilmuwan dia cakap, Dr. Mahathir is a brilliant man, dia cakap. Tapi bila dia launch benda ni, dia akan jadi end man. Orang yang akan ditarget, akan dibunuh. Okay, faham. Cuba bayangkan kalau Dr. Mahathir buat benda tu, realisasikan benda tu. Malaysia punya currency takkan jatuh weh. Naik lagi dah. Naik lagi ada sebab emas currency takkan jatuh. Betul. So waktu tu benda tu berlaku berjaya berlaku Tak berjaya dia buat. Sebab itulah cakap. Mahathir bercakap dalam PBB. PBB dikontrol oleh siapa? Dia kontrol dia. Lepas tu satu lagi yang ni sekadar saya tak tahu nak kata apa. Nak kata andaian ke apa. Tapi hampa dengar saya yang tentukan ni andaian ke teori ke apa kan. Apa pasal nak dalam PBB Persatuan Bangsa Bersatu orang paling atas ni ialah Setiausaha Agung. Okay. Siapa orang atas sekali dia bah? Presiden. Siapa Presiden Persatuan Bangsa Bersatu? Rothschild. Kan? Samiri. Dajjal. Terang-terang kan. Tak terang-terang sebab apa? Apa-apa organisasi sekalipun kena ada juga orang atas. Betul. Sebab apa PBB saja tiba ada Setiausaha Agung. Mana leader lah. Boleh jadi. Boleh jadi. Leader dia orang. Betul tak? Betul. Jadi macam yang you cakap tu, dan dia link dengan apa yang Dr. Mahathir tak dapat realisasikan tu. Sebabkan the World of Bank dikontrol oleh dia orang. Ya. Negara-negara yang datang ke PBB tu untuk dengar ceramah, dia orang tak boleh kata ya sebab dia orang perlukan World Bank. Ya. Betul. Kalau dia orang cakap yes, Dr. Mahathir, we agree with you, habis. Negara-negara lain lumpuh. Even Qatar sekali pun lumpuh. Confirm. Dia perlu selamatkan periuk nasi negara masing-masing. Ya. Aduh, jahat sial. Lepas tu satu lagi, bila dah saya buka apa ni, saya tambah sikit lah yang pasal Dajjal tadi kan. Okay. Lah ni kalau Marvel lah kan dia mula nak introduce satu super villain lah, nama Kang the Conqueror. Okay. Orang nampak Kang the Conqueror. Dajjal pun Dajjal the Conqueror. Dia nak conquer satu dunia kan. Ya. Cuma watak Kang ni dia nak conquer seluruh multi-mesta. Alam semesta satu. Multi-mesta. Banyak jenis alam dia nak conquer. So watak dia tu sama. Yang tu antara persamaan yang jelas terang benderang lagi lah. Cuma orang satgi orang akan tuduh macam ni kaki Marvel lah hang ni. Lagi satu lah kita tengok Doctor Strange punya tu. Apa? Yang rantai tu. Eye of
Nama I tu Eye of Eye of- Agamotto. Agamotto. Agomoto. Ajinomoto. Bukan. Bukan. Yang dulu yang roda ferry tu Eye of Malaysia tu. Oh, yang tu tak tahu tu Eye of London. Banyak air dah ni. Tu kalau contohnya macam kalau contoh macam kita pedih mata tu kita bubuh tu Aimo tu. Aimo. Oh bukan. Oh. Tadi dia sebut Raimo. So yang tu sedikit sebanyak pada dunia Okay, Marvel lah. aku ada satu benda dah sembang pasal digital tadi kan. Okay. Aku pun pernah dengar pasal AI, Artificial Intelligence. Oh pernah. Adakah akan datang in the future ni AI tu akan menakluki bumi? Confirm. Laju mat. Sebab apa saya kata confirm. Kita tengok Iron Man 3 je. Iron Man ke apa kan. Cuba tengok Avengers Age of Ultron. Disebabkan Jarvis tu dah rosak. Nampak tak Ultron boleh kontrol segala robot pemusnah. Tapi itu AI yang dah brilliant lah. Sampai dia boleh sedar atas kesilapan manusia, kekurangan manusia. AI yang manusia cipta ni boleh sampai tahap tu lah. Betul dia berpotensi untuk jadi macam tu. Kalau ikut logik yang sekarang punya AI teknologi sekarang, hak ni hak untuk teks lah. Hang tulis je hang nak apa, dia akan keluarkan semua sekali. Ya, betul. Sebab hari tu saya discover dekat Discord. Itu untuk image kan. Dia boleh buat, kita tulis saja apa yang kita nak. Contoh saya nak situasi sebuah rumah di tengah laut, tuan rumah tu penguin, atas tu ada manusia terbang. AI tu boleh buat keluar gambar apa yang kita nak berdasarkan apa yang kita tulis tu. Dia keluar gambar elok buat tu. Gila babi. AI betul. Itu dicipta kira 2022 dah start ada benda tu. Rasa 10 tahun akan datang macam mana? Akan ada lagi canggih ya. Confirm lagi canggih. Yalah, kalau kita tengok cerita tu yang berlakon oleh Will Smith tu yang dulu cerita robot tu nama Apa nama robot putih tu kan. Will Smith robot tu semua dah ada seorang leader lah. Dia yang control robot-robot lain untuk ikut cakap-cakap dia kan. Weh, kalau kata sampai level tu barai weh. Betul. Bukan ada robot yang dia pencipta robot perempuan tu. ada. Alita cerita tu. Yang tu filem yang robot Yang tu real ada. real life ni ada. Dia tu pun pernah glitch juga tu. Yang tu pernah glitch sampai dia sebut yang dia nak conquer satu dunia. Ya. Oh, yang tu marketing lah. Lah ni saya jadi was-was sangat sama ada depa dah mungkin sebab benda tu dia glitch waktu show waktu satu betul. talk show. Yang saya peliknya ada tu bila fikir balik media pun depa conquer Illuminati apa conquer media kan. Adakah depa dah plan okey nak bagi talk show ni rating naik tinggi, hang set tak bagi robot ni satgi dia cakap nak conquer dunia kan. Logik tak? Kan boleh jadi ya. Cuma satgi depa kata ni glitch ni, bahaya. Kita kena hati-hati dengan robot ni, dia nak conquer dunia ni. Tapi sebelum show kan ada rehearsal, mustahil lah tak plan. Betul. Cuma cuba lepas tu ada satu kes lagi. Depa buat robot perempuan sembang dengan robot lelaki. Depa buat dua jenis robot. Depa sembang antara satu sama lain. Waktu tu melalui TV ke apa tu kan. Depa buat TV tu face to face sembang-sembang. Lepas tu lagi jadi kot glitch. Depa kata okey, saya nak bunuh manusia apa semua. Saya dah tak puas hati, saya tengok dunia ni dah tak aman apa semua. Robot tu ada kesedaran. Kesedaran ni manusia je ada. Robot ada kesedaran lah ni. Depa plan dah tu. Nampak sangat dah benda ni plan lah. Tapi tak mustahil lah benda ni boleh berlaku sebab kan kita kena tahu pergerakan ni dia ketuai oleh siapa. Sebab kita tahu benda ni dah dicakap dalam Al-Quran. Dajjal tu 60 tahun cerdik lebih kehadapan daripada kita. 60 tahun bukan 60 tahun. cerdik 6% markah exam bukan. Sikit sangat tu. Sikit sangat. 60 tahun. 60 tahun. Saya nak tambah pasal Kang tadi. Antara salah satu Kang the Conqueror punya tentang diri dia. Dia ni daripada masa depan kira lah 2022. Dia tu tahun dia tu waktu 3100 apa semua faham? Daripada tahun tu. So dia tu genius lah di zaman tu. So disebabkan dia rasa ingin tahu, dia nak time travel apa semua, dia nak lompat alam semesta apa semua ni kan. So kat situ tunjuk yang sama tak persamaan dengan Dajjal. Sama weh. Dajjal pun kan dia 60 tahun advance ke hadapan lah. Sama Kang tu dia buat lebih kurang lah. Dia pencipta balik berdasarkan Dajjal lah watak lah. Lepas tu satu lagi The Conqueror. Dajjal kan The Conqueror. Sama lah. Betul sebab 60 tahun ke hadapan dan terlibat dengan Kren pula. Kang. Ken
Clan Kogan Kang. Bukan. Tu kukalkan. Bukan. Tu kukalkan. Kukulkan. Kulkan. Okay, Ken the Conqueror tu dia dah travel ke depan. Aku nak ambil petikan yang travel ke depan tu, which is pernah perasan tak satu filem Iron Man dia bercakap dengan dia punya Happy. Happy punya security tu kan, assistant tu. Dia bercakap tu telefon Iron Man waktu tu, phone dia tu orang panggil hologram. Perasan tak brand apa dalam phone yang dia cerita tu? Motorola. Vivo. Okay. Vivo. Jadi Vivo dah ada pada sekarang ni. Okay. Phone hologram tu tak ada lagi. Jadi aku berpendapat teknologi ni dah ada dah yang paling power. Cuma dia orang simpan untuk the good business. Yes. Dan benda tu ditunjuk dalam movie. Contoh kalau nak kaitkan dengan Ali, AI tu untuk possible atau tak berlaku ke depan, ya aku cakap possible lah. Sebab Age of Ultron dah tunjuk. Ya, betul. Lepas tu satu lagi saya nak tanya Gas lah. Kan AI ni, Artificial Intelligence kan. Yo. Pernah tengok cerita Wall-E? Pernah? Kan Wall-E kan semua dah mula naik satu spaceship, bumi dah barai teruk kan. Okay. So kan Wall-E tu sendiri kan Artificial Intelligence kan. Dia dengan robot satu yang warna putih kan. That's sebab dia tu robot kan. So nampak waktu tu atas spaceship tu manusia atas tu semua jadi badan gemuk, malas. Sebab kita depends on robot tau. Betul. Adakah in the future kan Boleh kita jadi. akan depends 100% untuk robot sampai manusia mula jadi Sekarang lemah. pun kita dah depend on robot. Ni kita boleh tengok ni satu. Telefon. Ni kedai mamak pun waiter. Waiter robot Waiter lah. robot sekarang. Mana tahu Tapi nanti kalau kedai mamak waiter robot tu better waiter tu pakai robot lah. Oh ya. Sebab kedai mamak kadang sakit hati waiter dia. Okey, faham? Ada apa mau? Ada, semua ada. Susu ayam ada. Susu ayam otak. Susu ayam ah. Oi, lain macam. Yang tu macam cerita tu, the robot yang boxing tu. Tu apa? Real Steel. Real Steel. Steel batu Pacific Pacific Rim. Pacific Rim. Pacific Rim kan dia control benda tu. Tapi tu still control tau. Kalau untuk robot yang diceritakan ni, robot tu yang control kita. Faham? Bukan kita control robot. Tapi aku interest dengan cerita yang pergi spaceship tu. Pernah dengar cerita The Passenger? Pernah? The Passenger tu pakat semua pergi ke Nak ke planet lain. pergi ke planet lain kan. Marih, Tak sure marih ke tak. Tapi dalam planet yang dia orang pergi tu, benda tu kita rasa macam sekarang ni movie banyak tau duk cerita nak pergi travel sana, travel sini. Jadi benda tu ingat kan tak realistik. Last kali Elon Musk buat kenyataan, siapa yang nak pergi ke Marih, boleh book sekarang sebab roket dia dah ready untuk pergi ke Marih kan. Okay, macam ada satu filem yang viral kat Netflix tu kan. Ada satu filem tau. Tahu kat Netflix tu. Nama dia Don't Look Up. Okay, jangan pandang atas. Leonardo DiCaprio dengan siapa tahu perempuan tu yang berlakon X-Men jadi Mystic yang biru nama apa tak berlakon tu. Avatar. Bukan? Bukan. Okay, tak apa kita lupakan. Tapi Leonardo DiCaprio filem tu macam ni dia jelas-jelas filem tu tunjuk yang depa control media kau. Filem tu senang lah story dia pasal asteroid nak mai ke bumi, nak mai hentam bumi, asteroid skala besar ni. Nak mai hentam bumi, cuma media dia mengaburi mata penduduk dunia ni dengan berita-berita yang bodoh-bodoh yang macam artis ni baru bercerai dengan suami dia. Ni apa semua. Depa mengaburi mata rakyat dunia sebab depa nak selamatkan diri depa dulu. Dalam masa sama depa duk mengaburi media apa semua ni. Depa duk buat roket depa nak caw pergi tempat lain lah. Depa nak caw ke planet lain. So Leonardo DiCaprio apa semua ni antara yang tengah nak menyedarkan rakyat lah macam apa sedap asteroid nak mai apa semua kan. Depa pergi ke talk show tu pun depa cuba nak sedapkan. Satgi producer tu suruh halau depa buat masuk berita sensasi ni. Buat masuk berita-berita bodoh-bodoh macam ni kan. Tu untuk kepentingan lah. Depa dah siap roket tu, depa belah ke angkasa kan. Depa pindah ke satu planet ni. Cuma syarat nak naik roket tu depa semua kena bogel lah. Depa memang mula hidup baru lah kat planet baru kan. Sampai kat planet tu depa turun kan. Lepas tu depa rasa macam akhirnya dah tercapai matlamat kita untuk berpindah pada bumi. Turun-turun depa kena ngap dengan satu makhluk kat planet tu. Habis filem tu habis. Filem tu bukan happy ending tau. Filem tu macam macam fucked up lah. Macam fucked up gila. Bumi hancur filem tu. Cuma yang geng-geng elit ni depa kena makan lah kat planet lain. Tapi filem tu memang fucked up tau ending dia. Tapi isi dia tu padu. Isi dia dia tu dah yang sekarang dah berlaku, which is untuk Dukhan
memang dua pertanda lah yang dia orang kaji, which is sama ada perang nuklear ataupun meteor. Tapi yang paling tepat adalah meteor lah untuk diorang, yang di mana akan keluar EMP, Electric Magnetic Pulse, yang akan mematikan semua elektrik di muka bumi ni. Benda tu dah di-reveal oleh Dom dalam contoh Fast Furious. Yang ditekan tu, the charge tu kan. Dan benda tu itu yang berkait dengan digital money apa semua tu kan. Bila ATM mati apa semua, kita tak boleh buat keluar duit. Betul. Okay, jadi bila ambil petikan daripada use, media mengaburi apa semua. Sekarang ni pun dah boleh happen. NASA is associate yang kaji pasal spaceship, pasal alam semesta. Dia orang mungkin dah tahu tapi berita hak cerita kat kita, semalam baru meteor sebesar padang bola, 3 kali ganda padang bola baru lalu sebelah bumi. Weh, semalam punya dah lalu baru cerita hari ni. Oh my god. Maknanya berita dia simpan tak depa tu. Ya. Macam kami kena selamatkan diri kami dulu. Kami dulu Buat kasam dulu. pemimpin dulu, rakyat kemudian. Cik, tapi waktu berkempen saya akan selamatkan rakyat. Wih. So kita pun dah sembang banyak Ayus. Tapi adat terabat tak lengkap kalau without kesimpulan. Yo. Mungkin ada ruang lagi untuk saya share satu story lagi. Boleh, tak ada masalah. Jalan. Satu konspirasi ya. Okay. Boleh ah? Producer okey kah? Assistant cameraman okey kah? Okay, assistant cameraman kata okey, saya okey. Alright, jalan. Okay, so ada sebuah kisah US Navy, tentera laut US. Okay. Depa ada buat satu bom ah. Bom ni kira kuat gila ah. So depa atas tujuan latihan, depa lepaskan bom tu di lautan Pasifik. Soalannya, adakah itu latihan semata-mata ataupun depa tahu ada benda kat bawah tu depa nak bom siap-siap. Sebab mana boleh bom tu saja-saja pi buat latihan. Bom tu harga mahal kot. Faham tak? Depa sebab ada footage lah, footage daripada helikopter. Nampak kesan letupan tu kuat gila. Betul, yang tu yang ditunjuk dalam YouTube tu. YouTube, memang ledakan itu memang power weh. Tapi power soalan dia, adakah tu semata-mata latihan ataupun dia tahu kat bawah tu ada sesuatu ni, kraken ke apa ke? Tapi tak sure lah sebab untuk lautan macam tu depa ada satu tempat yang dia orang panggil gazette lah. Yang dia orang dah gazette kan kawasan tu untuk latihan pengeboman untuk test bom yang dia baru create. Tapi secara logik dia akan aku fikir apa yang you cakap tu boleh jadi betul. Itu bukan latihan. Sebab kan macam Area 51 kan, Area 51, you tak boleh masuk ni semua ketenteraan. Tapi benda tu sampai sekarang apa tak reveal ada apa dalam tu. Ada apa dalam tu. Entah dia simpan alien malah. Sebab satu kita macam orang kata NASA ni asalnya untuk kaji laut. Okay. Lepas depa kaji laut, depa cakap tak perlu dah kot kaji laut. Kita kaji luar pula sebab depa nak cari jalan untuk keluar daripada bumi sebab depa tahu dalam laut tu ada sesuatu. Satu lagi laut 4% je baru discover. Ya, Maksudnya tak mustahil lah segala kraken ke megalodon ke ada bawah tu lagi. Betul. Nanti saya orang kata kaki movie baru 5% je jumpa. Baru 4% jumpa. 4-5% je baru tahu spesies apa dalam tu. Betul. Tah memang ada kerajaan laut apa Atlantis apa semua memang ada dalam tu. Mana nak tahu kan? Tak mustahil. Tak mustahil. Kun fayakun. Kun fayakun semua dia kehendak Allah. Ya. Betul. So untuk Aman masa latihan ke apa Aman? Masa dia pun nak uji bom kot. Yalah uji bom maksudnya adakah semata-mata latihan atau dia Semata-mata untuk uji bom tu. Ya. Asalnya lah. Tak tahu lah di sebaliknya tak tahu. Bro Gas mungkin ada teori Brazil. Teori Brazil maksudnya teori yang random gila. Ya. Bagi dah kita berteori last sebelum kita buat kesimpulan. Random gila. Aku nampak benda tu macam lepa tengah test bom lah. Okay. Tak sure lah kata lepa tembak kraken ke apa kat dalam tu. Mungkin tu tengah shooting megalodon ke. Shooting sampai tembak bom betul banyak dia production tu. Tak tahulah. Tapi untuk test bom ialah tempat yang paling selamat adalah dalam laut lah. Sebab radiasi nuklear dia takkan merebak. Jadi dia orang guna untuk tembak kraken dalam tu aku tak sure lah. Sebab
dia lepas tu memang ledakan tu memang aku cakap terus terang memang power gila babi lah ledakan tu. Betul. Ledakan tu uish, tak silap aku 100 kali ganda padang Pulau Arabi kot. Kau. Sebab dia meletup tu, dia naik ke atas tu jadi macam sebuah pokok besar. Macam nuklear lah. Macam nuklear apa. Satu lagi sebelum kita pergi ke buah kesimpulan. Okay. Hampa pernah tengok SpongeBob SquarePants tak? Ya. Yang tu depa kata kesan macam mana SpongeBob boleh bercakap, Patrick apa semua. Hampa pasal dalam laut tu nampak bunga-bunga macam semua toksik. pada radiasi Semua tu pada radiasi nuklear faham tak? Lepas tu nampak sangat yang dalam tu dah rosak apa semua. Boleh jadi lah. Boleh dalam jadi. real life pun ada SpongeBob kan. Boleh jadi. Sebab apa 4%. Benda ni endless possibility. Macam-macam boleh ada bawah tu. Mana tahu tapi- 10 tahun nanti Jaws boleh cakap. Mana tahu? Mana tahu. Mana tahu? Tapi kalau kata dia bercakap, mau kau dengar dia bercakap. Ui. Jangan. Takut. Jangan. Kita Banyak. berenang dia lalu sebelah pun kita takut dah dengar dia bercakap. Ada ponang-ponang kut pantai Murid. Okey. Ada pantai Murid. Ada. Jurong ada. Dengan ponang-ponang tu buat luk mai. Jurong mai sebelah. Brother, salah berenang tu brother. Jom lah lawan berenang brother. Jadi lok tengah hari dia tu. Luk tengah hari. Lok tengah hari tu Jaws. Jaws. Okay. Yeah, Tapi tahu dalam banyak-banyak Jaws ada Jaws yang boleh kayu bicycle. Jaws apa? Jaws Siang. Oh ya. Okey. Bro tadi sebut kesimpulan. Kalau itu tukar untuk bagi teori masing-masing. Tapi kalau ikutkan banyak lagi yang kita nak cerita. Cuma tak ada masa menceburi. Ya, masa mencemburui. ya, benda memang tengah duk orang kata apa exciting Tengah nak hangat, nak tengah sharing. Tengah panas. Benda kita nak borak. Buat tengah panas. Tengah panas. Mana. Okey. Mungkin season 3 nanti ada sambungan? InsyaAllah. Kita bawa masuk orang yang banyak teori. Kita bawa masuk Prince Smith ke? Mana kita tahu? Oh, kita sembang dengan Prince Smith lagi paru man. Sama-sama nanti kan. Ya. Prince Smith, tunggu Prince Smith. Jangan lupa check email hang. Ya. Minta invitation. Ya. Okey, buah last bagi teori-teori yang macam sebab popi lambat sebab apa, bagi yang level lain tau. Kita biar tergantung lah untuk audiens lah saya ni. Aku tak ada ya. Okey. Teruskan. Nak arah hampas macam tu lah teori. Aduh. Bagi lu apa-apa. Aku tak terfikir teori. Okey. Kalau untuk teori, okey. Aku try lah, okay. Try. Konspirasi. Aku try. Aku try. Kenapa kalau kita kentut tak berbau, tapi kalau kita kentut berbau? Setuju. Biarkan tergantung. Ya. Biarkan tergantung. Aman? Teori aku aku tak Konspirasi. tahu. Konspirasi. 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 Okey. Pasal apa? Kenapa engineer buat elok dah tapi kita tak gunakan? Fikir-fikirkanlah apa benda tu. Aman nak bagi audience tergantung. Aman bagi kami pun Kami pun tergantung macam mana? Signal. Engineer dah dia dah buat dah signal elok. Tapi pasal apa tak gunakan? Kita tak dengan baik? gunakan. Itu bukan konspirasi man, tu teka-teki. Bro, bagi bro. Aduh, aku pun tak tahu fikir apa. Okey. Jalan lu. Sebab apa? Bila kita cakap English, orang pandang kita gah. Bahawa bila kita cakap Melayu, orang pandang kita lekeh. Itu soalan kan konspirasi ya? Soalan. Okay, last sebelum kita penutup, ni konspirasi untuk mewakili ketiga-tiga pihak. Okey. Kenapa kalau kita nak terberak sampai dah nak naik bulu roma, masuk toilet hilang rasa nak berak? Sebab apa bro hanya melibatkan benda-benda yang keluar pada situ lah bro? Sebab keluar pada situasi dubur tu ni. tengah merasa kat saya sekarang. Biarkan tergantung. Jangan biarkan saya tergantung. Soalan tu. Soalan tu tak apa tergantung. Jangan biarkan saya tergantung. Okey, ni last. Ni super last. Okay. Sebab apa? TikTok kita follower naik laju. Ya. YouTube kita hampa pergi mana? Yo. Adakah hampa suka tengok saya ada kecam dalam TikTok? Di Facebook apa suka kata dia kena hantam. Backup dia. Tak mau. Kesian lah kat dia hari-hari menangis. Untuk episod last ni kami tolong sangat segala fakta yang kita bagi tahu ni ialah olahan daripada kita sendiri. Pendapat kita sendiri. Pendapat kita sendiri. Disclaimer. Betul. Sebab manusia ni ialah contoh dia ibarat radio buruk yang kita buat kat sekolah dulu. Betul. Daripada belakang pas ayat tak sama tapi
kami nak sampaikan maksud yang tu sebenarnya. So hampa jangan kecam dah sangat. Duk tengok kat Facebook terutama sekali. Sampai dia murung. Sampai dia murung lah guys. Ni pun jenis pujuk nak suruh masuk. Makan nasi 3 pinggan tau. 3 Tu selera sangat. Alright Okay guys. guys, bagi outro. Okay, sebelum kita pergi lebih laju, sebelum kita outro, guys, ingat guys, ini adalah episod terakhir untuk season 2 guys. Okay, please support kita untuk kita majukan lagi diri kita dalam Terrorback untuk ke season 3 yang akan banyakkan wajah yang baru, akan ada jemputan, akan ada lagi topik-topik yang menarik untuk kita kongsikan bersama. Alright guys, so untuk siapa yang baru hadir ke dalam YouTube, okay, please like, subscribe and share. Please open the notification button, okay, untuk tahu kita punya video terkini. Okay, so untuk nak tengok sedutan pendek, please pergi ke TikTok, okay, like, follow kita punya account dan Instagram untuk tahu kita punya update terkini, dan pergi ke Facebook kita TERROBACK untuk tahu aktiviti-aktiviti yang kita akan post seterusnya. Alright, guys, tunggu apa lagi guys? Terrorback Podcast. Puas tengok video tadi? Nak lagi? Jangan lupa like, subscribe dan share. Plus share-share sikit komen korang kat pengen komen.